Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa salawatullahi wa salamun alaihim wa alaihim ajma'in. شيء لله لهم الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قبورنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau Al-Aziz, tuan-tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan seluruh kepimpinan-kepimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimat ada tak? Nampak muslimat? Sebut bila aku ada sebalik, ada. Tengok sikit muka, tak nampak. Mudah-mudahan kita semua berada di bawah naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam kalangan hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan kita ruang dan peluang masa untuk kita memberikan sedikit daripada sebahagian masa kita untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita menghimpunkan hati-hati kita. Kita menghimpunkan jiwa-jiwa kita dalam rangka untuk kita nak mencapai dan mencari akan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhimpun pada malam ini tujuannya adalah untuk kita nak berada di dalam majlis ilmu, nak mencari akan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersihkan hati kita dengan memperbetulkan niat kita datang pada malam ini semata-mata kerana Allah. Maka sesungguhnya Allah akan berikan syurga barang siapa yang berniatkan dengan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat ganjaran di akhirat nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak teruskan pengajian kitab Adab fi Hamalatul Quran yang membincangkan berkaitan dengan adab-adab kita berdampingnya kita dengan Al-Quran. Ada beberapa bahagian adab yang kita bincangkan. Sekarang ini kita berada dalam fasal yang ke-54. Dan alhamdulillah, saya kira hampir sampai ke setengah daripada kitab telah kita bincangkan berkaitan dengan adab-adab. Kita berada bersama dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi kita nak kena go straight to the point. Pakai pasal apa? Pasal musim PKP ni dia tak boleh lama. Orang dah mula tegur, ustaz jangan duduk lama. Habis masuk isyak je habis. Jadi masa tak banyak tuan-tuan. Pukul 8, 8.30 habis. Tak ada nak bincang tak ke mana lagi. Habis bunyi loceng. Jadi kena ikut loceng pula lah ni. Tak apa, ala kulli hal kita cuba bincangkan apa yang di kesempatan yang ada masa kita ini. Mudah-mudahan ada keberkatan di dalamnya, walaupun sedikit tapi bermanfaat dalam kehidupan kita mudah-mudahan. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada fasal yang ke-54. Wa qala al-musannif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita Imam Nawawi rahimahullahu taala, kita berada pada masalah-masalah yang ganjil yang perlu diketahui di dalam kita membaca Al-Quran itu. Di antaranya ialah apabila membaca surah. Apabila kita membaca surah kemudian angin mengganggunya, ini benda-benda yang ganjil berlaku, yang kita nak kena tahu adab-adab kita membaca Al-Quran. Tengah-tengah duk baca surah, tengah-tengah kita duk baca Al-Quran, tiba-tiba angin main. Angin hak atas, hak bawah kira batal terus ya. Tak kira tu tak boleh kira. Hak bawah kira keluar ambil wuduk lain. Ni cerita dia hak atas, angin keluar sendawa. Orang Kedah kata belahak. Tu bahasa orang Kedah dia lain macam sikit, belahak. Tuan-tuan tak tahu nak belahak apa dah. Pernah dengar belahak? Sendawa. Saya pergi belah Negeri Sembilan, tuan-tuan sebut belahak depa pelik tu. Apa dia ustaz ni cakap ni belahak benda apa ni? Sendawa. Depa pun pelik bahasa depa. Ada orang Negeri Sembilan tu ni. Saya pergi ke Rembau baru-baru ni. Rembau tak silap saya, Rembau ke mana tahu. Saya orang Kedah, kita tak tahu lah. Dia sebut jubur, apa jubur? Rupanya action jubur tu. Jangan nak buat jubur sangat. Jangan nak buat belagak sangat, macam tu lebih kurang. Kita tak boleh nak benda-benda tu, orang Kedah. Dia lebih dekat daripada jubur, lebih kurang tu lah. Ya Allah, saya kata apa dok kata benda tak elok dalam surau masjid ni. Dak saya jubur tu benda elok lah. Kita kata jangan nak buat belagak. Gitu orang Negeri Sembilan. Allah puas nak boleh faham. Lah ni duk masuk Negeri Sembilan banyak. Saya belah-belah wilayah belah Selangor ni tak apa banyak masjid depan ni duk buat kuliah ni. Saya PKP ni
Hari 9 banyak nak buka dah. Banyak duk pusing hari 9 nak rempau lah, pergi sampai Kuala Pilah lah. Sampai Jempol tuan-tuan, jauh rupanya. Jempol. Ui, saya kata ni nak pergi ke Muazzam lah ni. Itu Jemapuh. Oh, macam-macam nama dah. Jadi bila pergi tu macam-macam bahasa dia keluar. Malah kita tahu satu je apa kono itulah tahu. Lain tak tahu lah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni saya rasa sejuk dia macam saya buat tahu. Kalau boleh makan di tank kuliah ni, saya makan dah muruku ni. Boleh mai bagi muruku pula tengah kuliah haji kita. Kamu nak dengar tu. Baik, lepas ni kita makan insya-Allah. Di antaranya apabila kita membaca surah kemudian angin mengganggunya, kita belhaq, sendawa. Maka kata Imam Nawawi, hendaklah menghentikan bacaannya hingga sempurna keluarnya sendawa itu. Jangan kita baca sambil duk belahak pula. Innal ladzina kafaru sawa, untuk sambung ni. Lok lak orang kata kan? Orang kata lok lak. Dengar pun tak apa nak semenggah. Tak apa nak clear, dengar tu berhenti dulu, belahak bagi habis, maka sambung balik kemudian kembali membacanya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dan lainnya daripada Atha, yang itu adalah adab yang baik ketika kita membaca Al-Quran. Adapun dibincangkan berkaitan dengan itu, di antaranya ialah apabila seorang yang menguap, contoh di antara yang lain menguap, belahak, sendawa, menguap, lebih kurang adik-beradik itu sepupu sepapat. Tiba-tiba kita menguap ketika kita membaca Al-Quran, dia hendaklah menghentikan bacaannya sehingga selesai menguap, kemudian meneruskan bacaannya. Maka kata Mujahid itu adalah lebih baik. Jadi kita menguap, kita belahak, kita sendawa, bila mana tengah baca Quran maka berhenti sat. Tengah-tengah baca menguap, mengantuk aja tadi, banyak letih. Biasa baca Quran ni dia menguap kerap. Kerap dia selalu menguap. Pasal mengantuk tu lebih pasal baca Quran. Baca Quran ni dia menguap lebih. Jadi menguap tu kita berhenti dulu. Jangan kita teruskan bacaan lagi sehinggalah kita selesai menguap, sendawa dan sebagainya. Maka lepas daripada itu meneruskanlah kamu akan bacaan, kata Imam Nawawi, dan mulalah balik semula dengan melakukan isti'azah. Itu adalah lebih baik. Maksudnya apa? Mula dengan isti'azah balik. Apa dia pula dah Ustaz isti'azah tu? Benda apa tuan-tuan isti'azah ni? Isti'azah apa dia? Nampak murah malam ni boleh apa? Kan gaji tak masuk pun. Masuk Ustaz awal bulan ni. Isti'azah apa dia tuan-tuan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ustaz apa lah a'udzubillah, kami tahulah. Tak isti'azah. Itu nama bagi lafaz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ataupun ta'awuz. Itu dipanggil isti'azah, ta'awuz. Jadi kita baca dengan isti'azah semula itu adalah lebih afdal. Adapun kalau nak sambung baca terus pun tak apa, cuma adab dia baca isti'azah dulu. Waktu kita menguap tu syaitan dia main. Syaitan dia main. Baik, kita tengok apa yang Nabi sebut dalam satu hadis diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala famihi fa inna asy-syaitana yadkhulu." Jika seseorang daripada kamu menguap, dia hendaklah menutup mulutnya dengan tangannya kerana syaitan akan masuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih ni. Maka orang tua-tua dulu duk sebut nak menguap tutup mulut lagi syaitan masuk mulut. Betul Kita duk rasa macam orang tua-tua ni dia kira sebut dah ni. Betul ke tak tahu. Pimpin mengaji lah betul. Hak mak kita duk pesan dulu ni. Tok-tok kita duk pesan dulu ni. Janganlah duk menguap tanpa tutup mulut. Syaitan dia masuk berlambak duk dalam mulut. Kita kata duk cari dalam kat cermin ngangau mulut tak ada pun syaitan. Kalau ada lari selera dah. Kan? Syaitan masuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu
Kita disunatkan untuk kita mulakan bacaan kita lebih afdalnya dengan ta'awuz, dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambung. Nah, contoh tengah-tengah baca kan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Menguap. Kita pun tutup mulut lah, contoh kan, tutup mulut menguap kita ni. Kemudian kita nak mula balik bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Belahak pula dah. Sampai tak ada habis 2 ayat menguap belahak. Sama juga kita habis belahak, habis kita sendawa, maka mulakan semula dengan ta'awuz. Itu adalah lebih baik dan itu lebih beradab. Di antaranya apabila membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, tajuk tadi selesai dah. Tajuk yang kata keluar angin tadi ni. Kalau kata sendawa, menguap, belahak dan sebagainya, selesai. Kalau kita dah ni selesaikan dulu, kata Imam Nawawi, baru sambung baca. Maka sambungan itu dibaca dengan semula membaca ta'awuz ataupun isti'azah. Itu lebih baik dan lebih afdal. Dan itu adalah lebih beradab, kata Ibnu Abi Daud dan lainnya daripada Atha. Dan tajuk yang seterusnya, masalah yang ganjil tadi ni, dia nombor 2. Yang tadi nombor 1. Nombor 2, masalah yang ganjil yang perlu diketahui dalam membaca Al-Quran. Yang kedua di antaranya apabila membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Bila sampai dekat ayat ni, surah At-Taubah ayat yang ke-30. Orang Yahudi berkata Uzair ialah anak Allah Subhanahu wa taala, dan kaum Nasrani berkata Al-Masih ialah anak Allah. Ini maksud dia dalam surah At-Taubah ayat yang ke-30. Adapun ayat yang lainnya, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah, dan orang Yahudi berkata tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Surah Al-Maidah ayat 64. Adapun ayat yang lain, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada, mereka yang kafir Yahudi dan Nasrani berkata Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Surah Maryam ayat yang ke-88. Dan ayat-ayat ini, kata Imam Nawawi, yang seumpama dengan itu, maka dia hendaklah memperlahankan suaranya ketika kita membaca akan ayat-ayat ini. Maksudnya sampai ke ayat-ayat yang berkaitan dengan yang disebutkan tadi, maka perlahankanlah suaramu, kata Imam Nawawi. Demikianlah yang dilakukan oleh Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu. Jadi bila sampai ayat-ayat macam ini yang nak bawa maksud tentang mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah itu mempunyai anak, tangan Allah yang terbelenggu, ini maksud dalam ayat yang kita bacakan tadi, maka perlahankan suara. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah, tuan-tuan, imam-imam di Mekah ni, bila sampai ayat-ayat yang tentu, ada yang dia slow, ada yang dia kuat, ada yang dia menekan. Pasal mereka ni baca dalam keadaan memahami ayat-ayat Al-Quran. Kena mai kat kita tak faham. Apa kadang slow, kadang ni mic tak apa nak clear ni mereka ni. Salah mic Masjidil Haram tak apa nak clear. Padahal kita tak faham. Mereka kadang-kadang slow, kadang-kadang kuat, kadang-kadang menekan, tegas berkaitan dengan ayat-ayat yang tertentu. Maka bila sampai dekat ayat ni, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, diperlahankan suaramu ketika membacanya. Saya ulang sekali lagi, di antaranya surah Al-Maidah ayat yang ke-64, surah Maryam ayat yang ke-88, surah At-Taubah ayat yang ke-30. Ini di antaranya, dan seumpama dengannya, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga di antaranya ialah yang diriwayatkan daripada Ibnu Abi Daud dengan isnad yang dhaif. Ini kita katakan isnad yang dhaif yang diriwayatkan daripada Ibnu Abi Daud daripada Sya'bi, bahawa dikatakan kepadanya, jika manusia membaca innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi. Tadi kita Jumaat tadi kan, kita dengar khatib baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khatib baca khutbah yang kedua. Adapun setengah daripada Bilal sebelum khatib naik, dia akan baca dulu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setengah tempat baca, setengah tempat tak baca. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mengucapkan selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Asy-Sya'bi menjawab, ya. Jadi ketika mana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, mengucapkan selawat ke atas Nabi, maka Asy-Sya'bi menjawab, ya. Di antaranya ialah kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Membawa maksud sesungguhnya Allah dan para malaikat turut berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masakan kita umat Nabi Muhammad tak mau nak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau orang sebut Rasulullah pun kita disunatkan berselawat ke atas Nabi. Kata cinta Nabi, kata nak bangun bersama-sama dengan Nabi, selawat pun malah. Selawat ke atas Nabi pun boleh kira kita kan. Kata kat tuan-tuan ni, kata kat diri saya lah. Malah kita nak selawat lah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat kita ni kalau kurang-kurang sehari ni kita kena kira lebih. Paling kurang 100 mau ada selawat. Paling kurang. Tu pun 2-3 pun tak larat lah Allah. Selawat kat atas Nabi kan. Macam mana kita nak mengundang cinta dan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, tadi yang ketiga tu. Yang keempat, di antaranya ialah disunatkan baginya mengucapkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda. Awak malam ni sejuk lain macam ni. Saya rasa aku nak demam pasal ni. Tak berhenti dari pagi tadi tuan-tuan. Tak larat nak main tadi kata tolong tok kipas saja. Sejuk lain macam kaki-kaki pun keluar tadi pukul 7 ceramah di College Vocational Ampangan, ceramah Ma'al Hijrah. Tak habis sampai rapat Ma'al Hijrah. Nak habis Muharram dah Ma'al Hijrah ni. Panggil pi lah kita pun. Habis kuliah tazkirah Jumaat khatib di Seremban 2. Selesai program di nilai 3 tengah hari tadi sampai ke petang, lajak terus main ke Surau Al-Aziz malam ni. Lepas pada ni ada satu lagi program di Putrajaya juga. Tak habis ni tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kesihatan yang baik. Takut rasa nak demam ni. Semua orang tak mau demam no. Pokok minta nak demam. Allah Akbar. Baik. Kita tengok yang keempat ini adalah yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, Man qara'a wad-dini waz-zaitun faqala alaysallahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Terjemahannya, barang siapa yang membawa barang siapa yang membaca wad-dini waz-zaitun dan sehinggalah pada ayat alaysallahu bi ahkamil hakimin, dia hendaklah mengucapkan bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Baik, kita nak tengok. Pernah tahu tak ni? Surah At-Tin ni bila habis saja baca surah At-Tin ni, walaupun dalam keadaan di dalam solat ataupun di luar solat, kita nak kena jawab bacaan tu dengan alaysallahu bi ahkamil hakimin. Pernah dengar tak? Alaysallahu bi ahkamil hakimin pula. Wa bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Pernah dengar tak perkataan ni? Pernah tak? Ingat lupa Ustaz Tak apa Ustaz terang sekali lagi ya. Baik.
Pasal ingat-ingat lupa, kita terang sekali lagi. Maka hukum ini yang berada pada ayat ini bila mana disunatkan, hukumnya adalah sunat. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin, disunatkan untuk menyahut dengan bacaannya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Hukumnya sunat. Ini berlaku ketika mana surah ini dibacakan di luar solat maupun di dalam solat. Dalil berkaitan dengan menyahut dengan bacaan tersebut adalah daripada hadis. Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan an Ismail bin Umayyah qala sami'tu rajulan badawiyan a'rabiyan yaqulu sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu man qara'a wat-tini waz-zaitun faqara'a alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Maka telah menceritakan kepada kami daripada Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ismail bin Umayyah. Ia berkata, saya mendengar seorang badui berkata, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada satu hadis. Ia berkata, barang siapa yang membaca surah At-Tin kemudian membacanya alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itu maksud dia. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Ini persoalan yang Allah timbulkan dalam surah At-Tin. Persoalan yang ditimbulkan dalam surah At-Tin ini kita nak kena jawab mah. Pasal ada soalan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, adakah alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah hakim sebaik-baiknya, seadil-adilnya? Maka kita jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin, benar, dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi di atas hal itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maka kita jawab benar, aku termasuk orang-orang yang bersaksikan akan hal itu. Hal apa? Hal yang Allah ini merupakan hakim yang seadil-adilnya. Maka kalau tengah solat habis-habis tu imam alaihissallahu bi ahkamil hakimin, tu imam dia berhenti sat, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita makmum pun baca yang sama juga, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sekadar kita saja yang mendengarnya, tak payah duk pi renggah sampai kuat. Faham tak renggah? Apa dia pula dah renggah Ustaz ni? Tak payah baca kok kuat maksudnya. Ni duk pi baca bagi kuat. Ala bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, abang kata dia tahu surah At-Tin tu nak kena jawab dengan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tak payah, sekadar kita yang mendengarnya. Macam tu. Faham tak tuan-tuan? Baik. Maka fahamlah kita bahawa apabila dibacakan surah At-Tin itu perlu dijawab dengan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau tak habis macam mana pula Ustaz? Ni soalan timbul. Bila kita duk mengajar ni, ada orang tanya soalan. Sebelum tuan-tuan tanya, saya tanya dulu. Kalau tak habis baca surah At-Tin, kan contohlah sembahyang maghrib dia kerat At-Tin tu 2 kali. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allahu akbar. Nak kena baca tak? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tak payah. Ni pun jadi satu hal kau. Surah At-Tin tu Ustaz, takkan tak payah baca. Kita nak jawab ayat ujung. Naik rakaat kedua, sambungan sampailah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Barulah kita jawab.
Pasal itu persoalan yang ditanyakan, tidakkah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Benar, bala. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Aku bersaksikan dengan hal itu. Kita menyaksikan dengan apa yang disebutkan itu. Baik, selesai. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, tajuk yang seterusnya kita nak tengok malam ni sikit lagi noh. Ada lagi masalah? Baik, kita nak tengok tajuk yang seterusnya, hukum-hukum yang istimewa yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran dalam sembahyang. Ini fasal yang seterusnya, hukum-hukum yang istimewa yang berkaitan dengan membaca Al-Quran dalam sembahyang. Baik, maka kata pengarang kitab kita Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami sampaikan pembahasan ini secara ringkas kerana cukup masyhur dalam kitab-kitab fiqh. Di antaranya wajib membaca Al-Quran dalam sembahyang fardu berdasarkan ijma' ulama. Wajib membaca Al-Quran di dalam sembahyang, sedangkan dalam rukunnya adalah sunat membaca surah-surah. Baik, kita tengok dulu apa yang dikatakan ini. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama berpendapat diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Maksudnya Al-Quran itu sebahagiannya adalah surah Al-Fatihah. Maka pandangan bagi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama berpandangan diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Imam Abu Hanifah dan jamaah berkata tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah untuk selamanya, dan katanya tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam 2 rakaat yang terakhir. Pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang pertama. Banyak dalil daripada sunnah yang menyokong pendapat itu. Cukuplah memahami bahawa Nabi SAW menyebutkan di dalam satu hadis, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Quran. Kata Nabi SAW, tidak memadai ataupun tidak sah salat yang tidak dibaca dalamnya Al-Fatihah. Berdasarkan dengan hadis sekian. Jadi maksudnya fahamlah kita yang diterangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahawa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama berpandangan diwajibkan. Bunyi loceng awal masuklah. Dah saya dah ingat 8.30. Ustaz duk kedah ke 8.30? Ingat 8.30. Sikit boleh tak? Boleh, baik. Kita perhabis ni, tajuk ni tak habis sebab dia panjang. Kita perhabis sampai dekat tu sikit insya-Allah. Tak boleh pemarah lagi. Ustaz kita ikut SOP. Nak kena ikut SOP lah ni. Saya 2-3 hari lah daripada minggu lepas ni. Pukul 9 suku habis depa marah. Ustaz lagi kena ban lagi kot. Saya kata ban tak apa, saya duduk rumah. Macam mana dah ban? Orang nak main mengejar. Duduk kat masjid tak boleh duduk lama. Duduk supermarket boleh duduk sampai 2 jam. Tu marah. Cuba bagi sama supermarket pun setengah jam tak. Ni masuk supermarket sampai 2 jam duduk. Main surau, main masjid setengah jam. Ceramah tak boleh lama Ustaz. Jangan cakap Ustaz kita pergi mic tu. Baik. Sekali kita habis sikit you know? Maka kita faham bahawa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama berpandangan wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Okey, selesai itu sebelah. Tapi kan 4 mazhab kan. Seorang lagi Imam Abu Hanifah, maksudnya mazhab Imam Hanafi, menyebutkan tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah untuk selamanya. Selamanya maksudnya bukanlah sepanjang rakaat tu nak kena baca Fatihah. Itu Imam Hanafi. Imam Hanafi memang banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah ni dia agak ringan sikit. Adapun Imam Syafi'i menekankan dari sudut ibadah. Bukanlah kata Imam Hanafi tak betul dah. Kita tak boleh sebut macam tu pasal masing-masing ada pandangan masing-masing. Kalau kita dah memang ikut Syafi'i, maka ikutlah Syafi'i. Jangan pertikaikan mazhab yang lain. Ada kebaikan dan kelebihan hikmah di sebalik apa yang diutarakan oleh imam-imam mazhab.
Jadi kita nak kena meraihkan semua. Sedangkan Imam Syafi'i pun meraihkan mazhab Imam Hanafi. Ketika mana dia pergi ke tempat Imam Hanafi, Imam Syafi'i tak baca bismillah dengan kuat. Itu keadaan dia. Imam Syafi'i tunjukkan akhlak yang baik. Maka hari ini kita bincang, Imam Hanafi kata tak wajib baca Fatihah, dan katanya tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam 2 rakaat yang terakhir. Pandangan ini, pandangan yang lebih benar adalah pandangan yang jumhur tadi ni. Yang pertama yang kata wajib kita membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat berdasarkan hadis yang Nabi sebut, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Quran. Tidak memadai ataupun tidak sah salat yang tidak dibaca Al-Fatihah di dalamnya. Maka selesai. Kita faham dah mereka sependapat atas sunatnya membaca surah selepas Al-Fatihah dalam 2 rakaat salat subuh dan 2 rakaat pertama dari salat-salat yang selainnya. Mereka berlainan pendapat tentang membacanya pada rakaat ketiga dan keempat. Pada Imam Asy-Syafi'i ada 2 pendapat tentang perkara itu. Menurut mazhab baru, qaul yang jadid ialah tidak disunatkan, dan menurut mazhab yang lama, qaul yang qadim disunatkan. Ini berkaitan dengan surah yang dibacakan selepas daripada surah Al-Fatihah. Itu dah pasal laju nak habis dah. Tidak kita faham. Kan? Maksudnya tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni sependapat, maksudnya jumhur ini sependapat atas sunatnya membaca surah selepas daripada Al-Fatihah. Ini perbincangan yang berikutnya. Maksudnya meletakkan membaca surah selepas Fatihah itu adalah hukumnya sunat dalam 2 rakaat subuh dan 2 rakaat yang terawal di dalam solat yang lainnya. Contoh Isyak, Zuhur, Asar, Maghrib, kan 2 rakaat awal kita baca surah selepas Fatihah kan. Maka ini pandangan bagi mazhab Imam Syafi'i dan sependapat yang lainnya. Maka membaca pada rakaat yang ketiga dan keempat itu adalah berlainan pandangan daripada mazhab Imam Hanafi. Pada Imam Syafi'i ada 2 pendapat tentang perkara tersebut. Menurut Imam mazhab baru, qaul yang jadid tak sunat. Maka qaul yang qadim, mazhab yang lama, menyebutkan berkaitan dengan disunatkan membaca surah selepas daripada Al-Fatihah. Maka para ashab kita mengatakan, maksudnya para ashab kita ni para ashab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jika kami katakan bahawa perkara itu disunatkan, maka tiada perselisihan bahawa membacanya tidak lebih dari membaca dalam 2 rakaat pertama. Mereka berpendapat bahawa membaca pada rakaat ketiga dan rakaat keempat adalah sama. Apakah membaca pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua? Maka ada 2 pandangan berkenaan dengan perkara tersebut. Pandangan ini lebih kuat dan sahih di antaranya. Baik, tajuk ni kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Maksudnya nak baca rakaat pertama pendek ke, panjang ke, yang ni pun problem ke. Dia jadi kadang-kadang dia jadi tak apa nak kena. Ni kita bincang nanti. Maksudnya hak rakaat pertama dia kata ikut tertib. Yalah, rakaat pertama hampir ambil inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rakaat kedua pergi ambil idza jaa nasrullahi wal fath. Betul ikut tertib. Tapi perbincangan berkaitan dengan memanjangkan bacaan pada rakaat pertama. Nampak tak ngaji tu? Jadi kita nak bincang pada pertemuan kita akan datang. Pekat-pekat mai kita tengok pula macam mana rakaat pertama nak baca bagi panjang ke, rakaat kedua nak baca bagi pendek ke, hak kedua panjang ke, pertama pendek ke. Jadi kita bincang pada pertemuan kita yang akan datang. Maka selesailah perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan hukum-hukum yang istimewa dalam membaca Al-Quran. Tadi kita sentuh berkaitan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah selepas Al-Fatihah itu hukumnya apa. Dan kita dah sentuh dah berkaitan dengan beberapa masalah-masalah yang ganjil yang perlu diketahui, di antaranya bacaan-bacaan yang perlu diperlahankan, bacaan-bacaan yang perlu ada jawapan daripada bacaan surahnya, di antaranya surah At-Tin dan sebagainya yang kita sebutkan sebentar tadi. Maka itulah perbincangan kita. Maka kita dah faham dah bahawa perkara-perkara ini adalah berkaitan dengan adab ketika kita membaca Al-Quran. Baik,
Kita sambung pada tajuk yang seterusnya, hukum-hukum istimewa itu pada bab membincangkan berkaitan dengan perkara yang disunatkan, sama ada membaca ayat yang pertama perlahan ataupun perlahan pada panjang, ataupun ayat yang kedua surah pada rakaat yang kedua lebih panjang daripada pertama. Itu kita akan bincang pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada soalan apa nak tanya? Saya tulis sana. Hari ini sebelah. Tak tulis lagi, dia main jam, minggu depan lupa. Saya kena tulis tuan-tuan masih ingat nak kepala dah. Saya lupa. Jadi saya kena tulis. Baik, ada soalan apa nak tanya? Faham tak ni? Faham semua dah. Alhamdulillah faham tu kan ni. Angguk kau tak mau nak angguk pun. Tak faham kita ulang sekali lagi. P9 semua tak habis. Kalau begitu faham Ustaz. Saya nak ulang kali lagi, maka fahamlah. Faham tak lagi? Faham tak? InsyaAllah mudah-mudahan. Saya rasa tak gembira kalau tuan-tuan tak faham. Jadi kalau faham apa yang kita bincangkan pada malam ni, alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan Allah menerangi hati kita dengan ilmu-ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan disebabkan ilmu ini, cahaya ini, Allah berikan kita syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, buruk daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah. Mohon maaf pada tuan-tuan sekalian, sekali salah dalam tutur bicara saya, mohon teguran. Mudah-mudahan kita semua diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.